Okey, baik. Jadi ucapkan terima kasih kepada rakan sukan kita yang berada di lokasi, Nadia Nordin dan juga Zahir Razi memberikan kita liputan langsung di lokasi bersama dengan Hari Sukan Negara telah pun dibawakan secara rasmi pada hari ini. Cergas ya masing-masing. Saya harap Nadia selepas dia buang mikrofon, buang earpiece semua, boleh terus pergi lari. Ini 5 kilo lah Nadia. Kan. Itu kita harapkan sebab kali ini Hari Sukan Negara membawa satu impak yang tersendiri. Selain daripada orangnya ramai yang terlibat, seluruh negara kecuali di Sarawak akan dilangsungkan pada 28 hari bulan nanti. Tetapi dalam masa yang sama juga akan dilakukan 66 aktiviti yang berkaitan dan ini supaya ramai rakyat Malaysia yang akan membudayakan aktiviti sukan itu. Bukan setakat hari ini saja ya. Dan signifikan Hari Sukan Negara ini untuk kita mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersukan pada tahun 2030 dan juga selari dengan itu kalau kita faham negara kita sekarang adalah negara yang sedang menuju negara menua. Maksudnya makin ramai masyarakat kita yang semakin tua. Jadi pentingnya untuk kita jaga kesihatan supaya kita tidak mempunyai masalah kesihatan pada hari tua nanti dengan cara kita prevention first. Kita prevent daripada penyakit-penyakit yang datang dengan cara kita bersukan dan juga kita sentiasa melakukan kegiatan yang sihat. Ya, mencegah lebih baik daripada ubati. Jadi untuk kita berkongsi tentang kesiapsiagaan juga, kita nak berkongsi berkaitan dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional BKN yang disambut pada bulan Oktober setiap tahun bersama dengan International Day for Disaster Risk Reduction yang turut disambut pada 13 Oktober. Okey, jadi kita bersama dengan DCP Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NAKMA. Assalamualaikum. Salam. Okey, baik. Itu kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut berkaitan dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional dan mengapa kita menyambutnya. Silakan. Mengapa kita menyambutnya? Kalau ikutkan United Nations for Disaster Risk Reduction 1986 yang mana 13 Oktober telah ditetapkan sebagai International Day for Disaster Risk Reduction. Yang mana kita Malaysia salah satu negara yang menyokong kepada Sendai Framework yang mana kita menyokong kepada pengurangan risiko bencana dan kita meraihkan bulan kesiapsiagaan nasional di Malaysia inilah. Sejak tahun bila ia disambut dan apakah objektif setiap kali sambutan ini dijalankan? Di Malaysia kita menyambut pada masa 2016 lagi selepas NAKMA ditubuhkan dan banyak program-program yang kita buat. Contohnya pada tahun 2016 kita pernah mengadakan di Kuching, di Kemaman dan pada tahun ini kita melancarkan majlis tersebut di pusat markas SMART di Pulau Meranti, Puchong. Objektif dia adalah memastikan setiap agensi pengurusan bencana sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang bencana. Dan kita pun dalam tempoh pada masa akan datang ataupun pada bulan hadapan kita menghadapi monsun timur laut MTL. Dan yang keduanya bagi objektif yang keduanya adalah bagi memastikan setiap komuniti sentiasa bersiap sedia ataupun memahami apa risiko bencana, apa perlu komuniti ini lakukan jika berlaku bencana. Yang ketiganya bagi meminimumkan keterancaman iaitu mungkin keterancaman kepada berlakunya bencana, bagaimana mengurangkan berlakunya bencana dan bagaimana menjadikan negara kita berdaya tahan menghadapi bencana. Ya. Itu objektif dia lah. Benar. Okey, baik. Jadi itu matlamat utamanya. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu peranan NAKMA sendiri sentiasa memastikan bahawasanya setiap daripada kita bersiap siaga untuk apa jua bentuk bencana yang berlaku. Dan untuk BKN pada secara umumnya, apakah peranan NAKMA setiap kalinya? Bagi peranan NAKMA dalam merencanakan program-program bencana, kita mengadakan program-program, contoh dia ini adalah merujuk kepada MKN 20 lah. MKN 20 yang mana NAKMA adalah agensi peneraju
bagi pengurusan bencana negara. Kita juga merangka program-program bagi agensi-agensi sentiasa bersedia dalam menghadapi bencana. Kita juga menganjurkan CBDRM, iaitu Community Based Disaster Risk Management, yang mana kita memberi kesedaran mengadakan sesi libat oral bersama komuniti ataupun NGO ataupun badan-badan bukannya kerajaan berkaitan dengan kesedaran berlakunya bencana. Okey, semasa bulan ini dijalankan, apakah aktiviti dan juga perancangan untuk melengkapkan aktiviti ketika bulan kesiapsiagaan ini dijalankan? Okey, bagi merancangkan, menyemarakkan bulan kesiapsiagaan ini, kita menganjurkan badan-badan NGO mengadakan program-program. Kalau kita lihat sebelum ini, Met Malaysia menganjurkan Forum Iklim Kebangsaan, yang mana mendedahkan memberi pendedahan berkenaan dengan fenomena El Nino kepada masyarakat. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat dari segi aspek operasi yang sering dijalankan tiap-tiap tahun, apa mungkin perkara yang walaupun dah dimaklumkan tapi tetap berlaku? Ini secara umumnya lah. Boleh tak kita nak tahu juga, Tok? Apa antaranya, Tok? Setiap tahun yang sentiasa berlaku apabila berlaku bencana, di mana terutamanya penduduk setempat yang terdedah kepada berlakunya bencana, kebanyakannya dia orang lambat bertindak. Okey. Contohnya, Met telah mengeluarkan amaran akan berlakunya banjir, tetapi penduduk setempat enggan berpindah ke tempat pusat pemindahan sementara. Apa yang kita mahu apabila kita bagi amaran, kita sebolehnya penduduk setempat terus berpindah ke tempat pemindahan, supaya kita tidak mahu sebarang kemungkinan yang tidak baik berlakulah, contohnya menyebabkan kematian ataupun lewat menyelamatkan diri. Sebab jika lewat, kita kejadian yang lebih buruk akan boleh berlakulah. Ya, okey. Jadi kita harapkan supaya macam tahun ni kena berubahlah. Ya, apa bila dah tahu tu, dah sejarah mengajar kita banyak perkara yang tak diingini boleh berlaku kalau kita tak bersiap siaga. Jadi kalau boleh bertindak awal, dan kalau apa-apa yang berlaku, kalau minta berpindah tu, tolonglah dan mohonlah berpindah. Semasa bulan kesiapsiagaan nasional BKN ini, kolaborasi ataupun penglibatan pihak lain siapa bersama dengan NADMA? Kita ada NGO pun terlibat dalam bulan kesiapsiagaan nasional, di mana dalam program pelajaran kita nanti, kita menyebut NGO mengadakan pameran, yang mana memberi pendedahan dan memaklum kepada semua apa aktiviti NGO sebenarnya. Kita pun tak tahu, kebanyakan orang tak tahu apa aktiviti NGO. Dan juga kita melibatkan universiti sendiri. Contohnya ada universiti yang very agresif lah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Okey, baik. Dan ada aktiviti turun padang tidak berjumpa dengan masyarakat, terutama sekali bagi kawasan-kawasan yang akan ada potensi untuk berlaku bencana? Betul. Kita memang NADMA sendiri menganjurkan program. Ya. Bukan kita sendiri, kita melibatkan NGO seperti mana saya cakap. Kita turun padang, contohnya kita buat program kesedaran, menerangkan apa risiko di kawasan tersebut, apa perlu buat, apa persediaan masyarakat setempat, di mana PPS yang berhampiran. Okey. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun lepas, kita menghadapi banjir yang agak besar. Ya, betul. Lepas. Dan setiap tahun, hujung tahun, kita akan berkemungkinan akan menghadapi banjir. Berdasarkan pengalaman lepas, apakah perkara-perkara yang ditambah baik untuk tahun ini di pihak NADMA? Dari segi penambah baik di pihak NADMA, contohnya
dari segi makanan lah kita lihat. Sekarang ni bangsa masa mula-mula sampai di PPS kita mewujudkan makanan retort. Okey. Yang mana mungkin dalam masa kalau kita lihat bencana ni berlaku tidak kira masa, mungkin tengah malam. Yeah. Kalau datang tengah malam takkan belum ada agensi yang datang untuk menghantar makanan. So kita wujudkan makanan retort supaya bangsa-bangsa ni ada makanan untuk dimakan. Yang keduanya pada masa akan datang di samping kita ada PPS iaitu Pusat Pemindahan Sementara. Kerajaan pun dalam masa akan datang akan mewujudkan pusat penempatan kekal. Okey. Pemindahan kekal. Yang mana dia lebih selesa lah. Apa yang kerajaan lakukan untuk keselesaan mangsa. Dari segi kemudahan tandas, kemudahan fasiliti yang ada lah. Okey, itu telah pun dilaksanakan juga ataupun akan dilaksanakan? Akan dilaksanakan. Ya, sebab kalau ada tempat yang memang dah tersedia, jadi maka fasilitinya akan lebih lengkap berbanding sekarang ni kita pinjam tempat orang untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan yang seselesa mungkin. Betul. Dan apa mungkin harapan daripada pihak NAMA sendiri berkaitan juga dengan bulan kesiapsiagaan kali ini? Harapan NAMA pada BKN ini dan juga BKN akan datang dan seterusnya, kita mahu memastikan komuniti kita ni lebih terdedah kepada kesiapsiagaan. Kita kalau boleh mahu seperti mana masyarakat kita ni seperti masyarakat Jepun yang mana perlu tahu apa tindakan yang perlu mereka lakukan. Yang keduanya kita mahu negara kita ini sentiasa melakukan risk reduction. Supaya sebab jika kita tidak ambil tindakan pengurangan risiko, dia akan contohnya dia akan terdedah publik terdedah kepada kematian lah. Okey, baik. Jadi itu dia ya. Jadi diharapkan apa yang dimahukan dan diharapkan oleh Pihak NAMA akan dapat disambutlah oleh keseluruhan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sering dan mudah terdedah kepada bencana. Okey, baik. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada DCP Datuk Khairi Khairuddin, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NAMA bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang Bulan Kesiapsiagaan Nasional BKN. Okey, dan seterusnya kita akan ke negeri Kedah, cerita pagi di negeri Kedah. Ini juga berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Kedah bersama dengan rakan pelapor Hidayah yang sudah pun bersedia. Hidayah, silakan.